السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan silaturrahim. Silaturrahim iaitu berkaitan dengan hubungan kita, pertalian kita dengan kaum kerabat kita, dengan adik-beradik kita, dengan ibu ayah, anak-anak, cucu, kan, anak-anak saudara dan sebagainya. Ini antara perkara yang mana dalam kehidupan kita sangat penting sebenarnya, dan golongan yang tidak mempedulikan hubungan kekeluargaan ini, ataupun lebih tepat kita sebut sebagai tali silaturrahim, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk syurga pemutus tali silaturrahim. La yadkhulul jannah qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Sedangkan kita ni semua nak masuk syurga, kan? Saya nak masuk syurga, tuan-tuan juga nak masuk syurga. Cuma kita tak tahu sama ada kita ni di hujung kehidupan kita, bila kita melangkah ke alam barzakh, ke alam akhirat, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga ataupun tidak, yang tu kita tidak tahu. Cuma kita berbaik sangka kepada Allah, kan? Kita berbaik sangka kepada Allah, dan kita sangat-sangat mengharapkan kepada Allah supaya kita ni dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sekali-kali kita harapkan Allah Taala lemparkan ke dalam neraka, wal iyad billah min zalik. Jadi oleh sebab itu, salah satu perkara yang boleh membawa kita ke dalam syurga adalah menjaga hubungan silaturrahim. Maka pada malam ni kita akan lihat tajuk ini, dan kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 22 hingga ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم
fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kiranya jikalau kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan Allah Ta'ala pekakkan telinga mereka, dan Allah Ta'ala butakan mata mereka, butakan penglihatan mereka. Allah Ta'ala dia sebut dalam ayat ini, manusia ni dia ada dua benda. Manusia ni dia ada dua benda. Yang pertamanya, bila kita ada kuasa ni, kan, kuasa ni tuan-tuan, kita boleh buat apa saja. Bila kita ada kuasa, setakat mana kuasa yang kita ada tu, maka ada orang dia salah guna kuasa dia. Dia rasa dia hebat, kan, dia rasa dia ni lebih daripada orang, dan dia pandang orang lain ni rendah. Maka bila orang ni dia ada kuasa, nombor satu, Allah Ta'ala sebut melakukan kerosakan. Antufsidu fil ard. Kamu buat kerosakan atas muka bumi. Kerosakan atas muka bumi ni kita boleh mula daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada perkara yang paling besar. Tufsidu fil ard. Kalau kita nak ambil dosa-dosa kerosakan yang besar atas muka bumi, antaranya ialah syirik. Kezaliman yang paling besar, syirik. Perbuatan yang menjejaskan akidah, kan, ataupun melakukan dosa-dosa besar, perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tufsidu fil ard. Kerosakan kalau benda kecil-kecil yang remeh-temeh, yang kita anggap benda biasa, kan, vandalism, benda yang menjadi harta orang ramai, benda yang apa kita kata kemudahan untuk orang ramai, sebahagian daripada kita dia tak peduli. Saya pergi kuliah baru ni di sebuah masjid, AJK Masjid minta saya cerita tentang vandalism yang berlaku kepada kemudahan masjid. Benda tu mungkin dia tak niat, mungkin dia tak sengaja, tapi ataupun dia tahu, tapi dia buat juga. Apa dia? Kemudahan toilet, kan? Masjid atau surau ada toilet. Dan toilet ni kita tahulah dalam masyarakat kita ni ada dua jenis. Satu yang jenis cangkung, satu lagi jenis duduk. Jadi Tok Siak ni sebelum kuliah, dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak nak minta tolong Ustaz satu benda?" Saya kata, "Apa dia?" Dia kata, "Masalah toilet masjid. Masjid ni masjid baru." Jadi dia kata, masalah dia, bila dia cuci toilet, toilet mangkuk ni ada kotoran kesan tapak kasut atas mangkuk toilet duduk ni. Jadi orang kita ni, dia jijik nak letak punggung dia atas mangkuk tu, ataupun atas sebab-sebab tertentu, dia tak mau duduk letakkan punggung dia atas mangkuk toilet, dia pergi panjat atas tu. Sama ada dengan slipper dia ataupun dengan kasut dia. Jadi Tok Siak ni, dia kata, setiap kali nak basuh toilet, itulah kesan dia, tapak kasut atas mangkuk. Benda tu tuan-tuan, nombor satu, menyusahkan orang. Orang nak kena cuci kesan kita. Kalau kita ni buat kotor, lepas tu kita basuh balik, tak apalah juga, kan? Katalah kita jijik ke apa ke, kita pergi panjat atas tu, sebelum kita keluar daripada toilet, kita pandang, tengok apa kotoran yang kita buat, nampak dekat, kita tolong basuh. Tahanlah juga. Ni dah lah dia tinggal kesan tapak kasut atas tu, harta khazanah pun dia tinggal juga. Sakit hati. Tok Siak ni dia sakit hati, kan? Sedih tengok. Tu satu. Yang keduanya, kalau dia tak kesian dekat Tok Siak sekalipun, dia kena kesian dekat diri dia sendiri.
berapa banyak kes, saya rasa 2-3 minggu lepas ada orang share, tersebar dalam media sosial, macam mana orang yang panjat atas mangkuk toilet tu pecah, darah banyak, tuan-tuan. Cerita bagaimana orang tergelincir dan darah kena terkeluar, cedera yang teruk, banyak kali dah berlaku. Sebab benda tu dia design dia tu bukan untuk kita panjat, letak kaki ke atas, bukan untuk tampung keseluruhan berat badan kita. Tapi orang kita dia pergi buat benda macam tu. Dia lepas kena COVID ni dia tekak, dia sensitif sikit. Baik, jadi itu satu benda yang memudaratkan diri kita. Sedangkan dalam agama kita la darara wa la dirar. Kita tak boleh buat benda yang memudaratkan kita dan memudaratkan orang lain. Itu contoh mudah, tuan-tuan. Kita jangan buatlah benda-benda yang merosakkan diri kita sendiri ataupun merosakkan orang lain. Menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Kita jangan buat benda-benda macam tu. Maka apatah lagi kalau benda-benda maksiat, benda-benda mungkar yang besar, termasuk minal kabair, kan, kezaliman yang kita buat yang besar kepada orang dan sebagainya. Maka ini dilarang oleh agama, dan Allah Ta'ala dia pasangkan benda ni dengan perbuatan wa tuqatti'u arhamakum, memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini antara benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang mana kita sebagai orang Islam, kalau benar-benar kita nak masuk syurga, kita kena tanya diri kita, dua benda ni ada ataupun tidak dalam diri kita. Kita tak payah pandang orang, kita tengok diri kita, ada ke tak ada benda ni. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Lepas Allah Ta'ala sebut wa tuqatti'u arhamakum, memutuskan tali, apa kita kata, hubungan kekeluargaan ni, Allah Ta'ala sebut ulaika allazina la'anahumullah, mereka itu adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat ni, tuan-tuan, bukan benda kecil. Laknat benda besar. Bila sebut laknat, maka orang tu dijauhkan daripada rahmat Allah. Orang yang tidak dapat rahmat Allah, itu laknat. Kemurkaan di sisi Allah. Ini benda yang kita kena sensitif, kan. Dan Allah Ta'ala sebut dia pekakkan telinga dia, kan. Dia akan pekakkan telinga manusia ni yang macam ni. Dan Allah Ta'ala butakan penglihatan mereka. Dia takkan nampak dah kebenaran, dia takkan dengar dah benda-benda yang benar. Dia sebaliknya dia akan tak peduli dah benda yang benar, benda yang hak, dia tak akan pandang dah kebenaran. Ini akibat yang akan berlaku kepada manusia yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka apa dia yang kita perlu tahu supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang memutuskan tali silaturrahim? Maka para ulama dia cerita kepada kita bentuk-bentuk dia, kategori, jenis, kan, jenis macam mana orang itu dia memutuskan silaturrahim. Al-Imam Ibn Al-Athir dia kata apa? Dia kata orang yang menjalinkan hubungan silaturrahim ni, dia adalah satu orang yang kita boleh kenal. Jenis orang yang jaga silaturrahim, dia kata, Ibn Al-Athir kata, kita boleh kenal orang macam ni. Macam mana kita nak kenal dia? Kita boleh kenal dia, satunya ialah dia ni selalu buat baik kepada family dia. Jenis orang buat baik dekat family ni, ini contoh orang yang mana dia bukan jenis manusia yang memutuskan silaturrahim. Jenis lemah lembut dengan ahli keluarga, kan, cakap elok dan sebagainya. Jadi ini contoh, kan, yang disebut oleh Imam Ibn Athir. Maka dia kata
orang yang berlawanan dengan itu, maka yang itulah yang memutuskan silaturrahim. Berlawanan macam mana? Maknanya dia jenis orang yang tak suka buat baik kepada keluarga dia. Dia tak suka buat baik. Jenis kasar, kan, perkataan yang dia gunakan kesat. Maka orang yang macam ni, kalau kita tengok dia ataupun kita tengok diri kita sendiri, kalau kita sering kali suka bercakap tinggi suara, bahasa kita kesat, kasar dengan keluarga kita sendiri, maka kita ni mempunyai ciri ataupun karakter sebagai orang yang termasuk dalam memutuskan silaturrahim. Ini penerangan yang dibuat oleh Imam Ibn Athir. Saya jumpa satu orang, hamba Allah ni jemput saya ceramah politik. Jadi masa duduk minum ni cerita pasal politik lah. Bila cerita pasal politik, dia mestilah cerita pasal YB. Jadi YB ni kalau ikut AJK yang jemput saya tu lah, dia cerita. Dia kata YB ni kalau dengan rakyat dia, dengan orang ramai dalam kawasan dia, baik sungguh. Dia kata, baik sungguh. Dia jaga sungguh ni. Rakyat dalam kawasan dia jaga sungguh. Ada kenduri nak apa, beras ke minyak ke apa, dia bagi. Dia tak sempat nak bagi, dia ada wakil dia. Kan? Hal ehwal orang di bawah jajahan takluk dia ni memang dia jaga. Tapi AJK ni cerita kat saya, dia kata, Ustaz, kalau dengan keluarga dia kami semua tahu. Kalau dengan keluarga dia kami semua tahu. Saya kata, tahu apa? Oh, dia kata, anak dia nak minta tolong ayah dia pun payah. Cakap suara dengan anak ni, dengan keluarga dia sendiri, kita tengok pun kita takut, dia kata. Dia punya garang tu. Yang ni, tuan-tuan, kita kena buang perangai ni. Kan? Kita kena buang. Sebab apa? Sebab Nabi SAW orang yang paling baik. Dan dialah orang yang paling baik dengan keluarga dia. Yang ni yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita contohi. Kita jangan duk pandai jaga rakyat dalam kawasan kita saja. Untuk survival politik ke apa ke. Tapi yang paling penting, yang lebih penting daripada itu, survival kita di hari akhirat. Yang lebih penting daripada itu, sama ada kita masuk syurga ataupun tidak. Ini yang benda yang kita kena jaga. Maka para ulama memberikan beberapa contoh macam mana berlakunya silaturrahim yang terjejas. Bagaimana rosaknya silaturrahim. Bagaimana putusnya silaturrahim. Yang pertamanya, ini untuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Yang pertamanya ialah kita ni dah lama dah tak pergi ziarah dia. Cuba kita cek balik di kalangan keluarga kita, kan? Siapa dia yang kita dah lama dah tak pergi jumpa? Visitation, ziarah, saling ziarah menziarahi, kunjung mengunjung antara satu sama lain. Tak ada lama dah. Saya tak kata ke orang, tuan-tuan. Saya sendiri pun, kan, di kalangan keluarga saya, kalau kita kata sepupu ni, kan, sepupu, kalau belah ayah saya, ramai saya tak kenal. Tak ingat dah. Kan? Tambah pula, tok kita yang atas tu, jenis kahwin ramai. Kan, kahwin ramai. Kita pun tak ingat, ni siapa dia tau. Kan, dah lama tak jumpa. Ini antara benda yang kita nak kena muhasabah. Kita kena cari peluang. Ada occasion, event apa ke untuk kita ziarah. Kan, untuk kita pergi jumpa. Hari raya, tak hari raya ke apa ke, kita cuba usaha.
supaya kita boleh dekatkan hubungan tu. Kalau di belah mak saya ni, sepupu saya kenal semua. Kan? Pasal tok saya belah mak saya, dia kahwin seorang je. Jadi senang nak ingat. Bilangan tak ramai. Tapi kalau belah ayah saya, dia ramai tu, kita dah mula confuse. Jadi para ulama mengatakan bahawa untuk mengelak daripada berlakunya terputus silaturrahim, kita kena tengok siapa dia yang kita dah lama tak pergi ziarah. Kita kena tengok. Jadi balik malam ni kan, duduk seorang-seorang dekat dapur, duduk minum ke apa ke, cuba ingat balik. Adik-beradik takkan tak ingat nama. Kan? Adik-beradik ingat nama. Cuma adik ipak lah kadang-kadang tak ingat nama. Kan? Adik ipak, kakak ipak, abang ipak, duk panggil dengan nama nickname, nama manja. Bila orang tanya sekali mula nama penuh dia apa tahu. Kan? Adik kita, abang kita, kita tahulah nama penuh. Tapi suami dia tu, isteri dia tu, kita dah lama duk panggil nama nickname, kita terlupa. Jadi ini antara benda yang kita kena tengok. Siapa dia yang dah lama kita tak jumpa, tak ziarah. Satu lagi, dengan sebab kita dah lama tak bagi hadiah kat dia. Dengan sebab dah lama tak bagi hadiah. Dalam keluarga kita cuba kita ingat, siapa dia adik-beradik kita kalau bagi hadiah, dia nombor satu. Kan? Kita adik-beradik tak sama. Walaupun kita ni ayah sama, mak sama, keluar daripada perut ibu yang sama, kan, binti ayah yang sama, tapi perangai adik-beradik tak sama. Perangai adik-beradik tak sama. Padahal ayah dengan mak kita asuh kita dengan adik-beradik kita sama, tapi perangai dia tak sama. Penghayatan agama pun tak sama. Ada betul-betul kuat pegangan agama, ada yang tak berapa pegangan agama, tak sama. Padahal ayah sama, mak sama. Sama dengan dalam bab bagi hadiah. Ada adik-beradik kita kalau bab bagi hadiah, pemurah sungguh. Kan? Pemurah sungguh. Banyaklah dia bagi. Kalau dia bagi buah tu, buah elok-elok dia bagi. Kalau buah apple tu elok, elok. Oren tu besarnya apa semua. Kan? Tapi ada juga adik-beradik kita, kalau dia bawa benda, Allah, benda kita tengok tu dia buruknya. Dengan apa, macam-macam benda. Kan? Perangai tak sama. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni ada potensi atau tidak potensi dalam memutuskan silaturrahim? Maka antaranya ialah kita bagi hadiah ke tak bagi hadiah. Kan? Satu lagi, macam mana kita layan kaum keluarga kita yang datang. Contohnya, dia datang dari Kuala Lumpur singgah ke Penang. On the way nak pergi ke Alustak ataupun Kangak, dia singgahlah dekat Penang. Tambah-tambah belah Bukit Mentajam ni tengah-tengah kan. Dia singgah pukul berapa? Pukul 12. Tak pun pukul 1. Tengah hari. Tu time apa tu? Lunch hour. Time makan tengah hari. Kita jamu tak dia makan? Kan? Kita jamu tak dia makan? Ke kita bagi TO ya? Ada orang yang mana tak tahulah dia tak reti ke, dia kedekut ke, tapi time macam tu pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari, dia boleh jamu TO. Abang tu, adik tu yang datang tu, kakak kita yang datang tu, adik-beradik kita tu. Tapi tergamak kita jamu air saja. Waktu apa? Waktu lunch. Waktu makan tengah hari. Ni. Kita tak kata dia jahat, dia mungkin tak pandai ke apa ke, tapi inilah faktor yang para ulama kata dia boleh menyebabkan putus silaturrahim. Kita kena pandai bab-bab ni. Jadi kalau adik-beradik kita datang rumah, waktu tengah hari sebagai contoh, waktu makan, jamulah makan. Paling kurang apa dia? Orang Penang paling kurang. Paling kurang orang Penang jamu nasi kandak. Kan set nasi kandak tu. Kita nak masuk tadan, dia pun short notice.
Dia dah sampai dekat Juru ataupun dia dah sampai dekat apa, dekat Taiping tu pun dia telefon, abang nak singgah rumah abang boleh tak? Dia sampai Taiping dah, kita tak ada nak masak, tak ada isteri kita nak masak, pergi cari nasi kandak kan? Nasi kandak paling-paling kurang bubuhlah daging seketui dengan telur rebus, betul tak? Kalau tambah telur masin, yang tu bid'ah. Yang tu bid'ah, tapi bid'ah hasanah lah. Bukan bid'ah dalalah. Boleh juga boleh lauk apa-apa, tapi at least ada something. Dia datang, abang minta maaf bang, abang bagi tahu lambat, kami pun tak ada nak siap apa-apa, tapi nasi kandak ada. Kita kata okey lah, at least ada sebungkus orang kat atas tu. Lepas tu adalah pisang ke oren ke apa ke, okey lah kan. Itu cara kita jaga hubungan kekeluargaan. Tak boleh kita dengan perangai kita yang ambil mudah. Dia pandai sangat bagi tahu short notice kan, lantak dia, tak boleh gitu. Jadi ini antara benda yang kita kena adalah. Jadi antara benda yang disebut oleh para ulama, perangai tidak ada usaha untuk memenangi hati kaum keluarga. Tak ada sifat nak ambil hati tu, tak ada. Tak pandai nak ambil hati tu. Kena pandailah ambil hati. Macam mana cara nak ambil hati? Kena pandai gunalah kepala kita. Contohnya macam mana? Kan? Dah dia singgah rumah kita, offerlah tidur kat rumah kita. Jangan betul bendul sangat. Abang nak pergi Al-Ustaz ke? Okeylah, tak apa. Macam tu lah. Kan? Tak adalah kata, abang tidurlah kat rumah malam ni. Dia pun katalah dia tak ada apa semua. Tak apalah, abang pergi dulu, nanti abang balik, nak balik ke Kuala Lumpur, singgah rumah kami, tidur rumah. Tunjuk kesungguhan. Yang tu tuan-tuan, walaupun kita kata dia pun tahu kita ajak itik ya. Kan? Dia ni ajak itik ya, ajak ayam kan, ajak ayam. Tapi itulah cara kita berusaha untuk rebut hati keluarga kita. Adik kita, anak beranak kita, apa semua ni, silaturrahim. Yang kata silaturrahim. Lepas tu bila bagi tidur, bagilah tidur bilik yang sesuai. Ni pergi bubuh bilik hak paling hangat, hak paling panas. Kawan tu buka baju, penuh turun, tak berhenti turun. Ni perangai setengah adik-beradik pun. Dah pun dia bagi dia bilik hak bekas bilik kucing dia duduk. Kan? Kita masuk pun tu dia bau. Ni pun satu masalah. Jadi bergaduh adik-beradik. Jadi tak seronok adik-beradik. Hubungan tu crack. Dia retak. Jadi kita kena adalah kan sifat. Bila adik-beradik kita nak tidur rumah kita, basuhlah dulu kalau sempat lah kan. Sekarang kan ada dobi. Bagi hak awak cari kedai dobi yang wangi, basuh dulu. Maknanya bila adik-beradik kita tidur rumah kita, wangi kan cadar tu. Kan wangi, sarung bantal dan sebagainya. Kalau ada bilik yang ada aircon, bagi bilik yang ada aircon. Kan siap semua. Jadi itu cara. Bukan the only way, tapi salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk untuk memenangi hati kaum keluarga kita. Baik. Selain daripada itu, dengan cara ucapan kita, perbuatan kita dan sebagainya. Baik. Selain daripada itu, para ulama juga menyebut tentang sikap pendakwah. Ni dia akan kena kat orang macam saya lah. Kan? Guru-guru agama yang lebih banyak menghabiskan masa dakwah dia kepada orang lain dan dia tak peduli keluarga dia sendiri. Ini adalah big mistake, kesilapan besar yang common, yang berlaku kepada para pendakwah. Dia sibuk ajar orang lain, dia sibuk didik orang lain, tapi anak dia sendiri, keluarga dia sendiri, dia tak bagi nasihat. Ini benda yang tak sepatutnya dia buat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Berikanlah peringatan kepada kaum keluarga kamu yang terdekat. Jangan lupalah kan.
Sebab tu kita kadang-kadang sedih bila kita tengok pendakwah tapi anak dia teruk keadaan dia. Kan keluarga dia nampak macam tak pernah terdedah kepada ajaran agama. Jadi dia kena ingat keluarga dia sendiri. Baik, apa yang menyebabkan silaturahim ini putus? Antaranya ialah apabila seseorang tu dia tak peduli tentang bahaya kalau dia memutuskan tali silaturahim. Bila kita tak tahu bahaya, yang tu yang duk jadi tu. Kita kena tahu bahaya. Barulah kita ni ambil langkah berjaga-jaga. Contoh sekarang ni kita ada musim apa? Musim Covid. Kan? Kita kena tahulah Covid ni dia bahaya. Kan? Jadi bila kita tahu dia bahaya, kita ni lebih alert. Kan? Kita tak pandang mudah kepada SOP. Sekarang kita kata musim Omicron. Kan? Tapi kawan saya pergi keluar negara, tuan-tuan, terpaksa ditidurkan. Cuma semalam je, hari semalam, barulah doktor try buka switch off dia punya alat bantuan pernafasan. Mana jangan pandang ringan. Jadi kita kata bahaya ni kita kena tahu. Bila kita tahu bahaya, barulah kita tak akan buat benda yang boleh mendatangkan bahaya. Sama dengan silaturahim. Silaturahim ni kalau kita tak tahu bahaya, akibat buruk daripada perbuatan kita yang memutuskan silaturahim, itu yang menyebabkan kita tak kisah. Kita tak kisah. Baik. Bila dia tak kisah, maka dia tak ada semangat untuk menghubungkan silaturahim. Sebab dia tak peduli. Jadi kita kena ada sifat kan untuk hubungkan balik silaturahim. Ialah kadang-kadang kita ni dengan adik-beradik semua ada masalah, tuan-tuan. Kan? Kita keluarga mana yang tidak ada masalah? Semua keluarga ada masalah masing-masing. Tapi sebab apa kita, walaupun kita sakit hati, walaupun kita tersinggung dengan salah seorang daripada ahli keluarga kita, tapi kenapa kita boleh bertahan? Kenapa kita boleh layan dia macam biasa? Kenapa kita ada kekuatan untuk buat baik dengan dia, walaupun dia menimbulkan banyak masalah kepada kita? Jawapannya kerana hidup kita ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sakit hati dengan adik kita ni, kita sakit hati dengan kakak dengan abang kita ni, dengan keluarga kita ni. Dia buat macam-macam kepada kita, tapi kenapa kita ada kekuatan untuk bercakap dengan dia dengan cara yang baik? Kenapa kita ada kekuatan untuk bila jumpa dengan dia, kita boleh sembang dengan elok? Pasal apa? Sebab kekuatan kita adalah Allah. Hidup kita kerana Allah. Hidup kita bukan kerana adik kita itu. Hidup kita ni bukan kerana ahli keluarga kita yang suka menimbulkan masalah dengan kita. Hidup kita kerana Allah lah menyebabkan kita teruskan juga kehidupan kita, layan dia macam biasa, bercakap dengan dia macam biasa, walaupun hati ni tak boleh nak cerita sakitnya hati dengan tingkah laku ahli keluarga kita yang tertentu ini. Sebab tu paling penting kan, kita kena perkemaskan kenapa kita hidup atas dunia. Kita hidup atas dunia bukan kerana dia, bukan kerana manusia, tapi kita hidup atas dunia kerana Allah. Allah yang suruh aku buat baik kepada keluarga aku, maka aku akan buat baik kepada keluarga aku, walaupun salah seorang daripadanya buat macam-macam kepada aku. Ini penting, tuan-tuan. Satu lagi punca kenapa berlakunya apa yang kita panggil sebagai silaturahim yang terjejas, yang terputus, kerana takwa itu sendiri. Kan, takwa kita kepada Allah itu yang tidak kuat. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah ni, tuan-tuan, apa maksud dia? Tiap kali hari Jumaat khatib baca khutbah,
imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtithalu awamirillah, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan itu dan larangan dia. Itu takwa. Itu yang dikatakan takwa. Jadi orang bila dia tidak ada takwa, dia tak ada keinginan yang kuat untuk dapat pahala. Dia tidak ada keinginan yang kuat untuk meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia tidak ada keinginan itu, dia tidak takut kepada ancaman Allah, maka dia tak peduli, lantak. Lantak. Berapa ramai orang, kan, dia tak jumpa dengan adik-beradik dia, dah masuk 10 tahun. Pasal apa tak jumpa? Dah 10 tahun. Sebab cerita lama. Sebab cerita lama. Dendam tu masih ada. Kalau waktu boleh jadi jumpa, hari raya dan sebagainya, cari alasan tak mau jumpa. Mengelak, tak mau jumpa. Tapi kalau kita ada takwa, kita nak pahala daripada Allah, kita takut kepada ancaman Allah, kita boleh ketepikan perasaan kita hak sakit hati tu. Kita boleh ketepikan dendam kita. Pasal apa? Kerana kita lebih mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang benar-benar takwa. Dia, tuan-tuan, bila kasih kita kepada satu benda lain mengatasi satu benda yang lain pula, maka kita sanggup lawan arus. Kita akan sanggup lawan arus. Sebab apa? Sebab kita suka. Kan? Sebab kita suka. Saya bagi contoh. Ni kalau isteri saya dengar, dia marah kat saya ni. Dia pun tengok live apa semua. Rumah saya ni, saya dah cerita dah hari tu. Kan? Rumah saya ni 6 orang. 5 suka kucing, seorang tak suka kucing. Yang tak suka kucing saya seorang. Hak suka kucing 5 orang. Kucing ni tuan-tuan tahulah, bau lah, apa semua, najis dia apa semua kan. Yang kita yang tak suka kucing ni, kita tahulah kan, bila kita keluar je bau. Kita keluar je bau. Tapi orang, bila dia dah suka kucing, bau pun tak apa. Kan? Bau pun tak apa. Pasal apa? Sebab dia suka. Sebab dia suka. Yang tak tahan ni siapa dia? Orang tak suka kucing. Hak seorang ni. Kesian hak seorang ni. Kan? Tapi hak seorang ni pun, dia tak boleh nak marah kat isteri dia. Dia tak boleh nak marah kat anak dia. Pasal apa? Sebab dia kasih kepada isteri dia. Sebab dia kasih kepada anak dia. Jadi dengan sebab ada satu benda yang dia sangat suka, menyebabkan tenggelam benda dia tak suka. Isteri saya, anak-anak saya, sebab dia suka kat kucing, tenggelam hak busuk tu. Saya pula, walaupun saya tak suka kucing, tak suka dengan bau kucing apa semua, tapi tenggelam dengan sebab kasih saya kepada isteri saya dan kasih kepada anak-anak. Itu contoh mudah untuk kita faham. Kali kita kata dengan Allah, lebih-lebih lagi. Kerana kita takut kepada Allah, kerana kasih kita kepada Allah, kerana kita yakin pahala yang Allah janji kepada kita, walaupun kita dendam sungguh dekat adik-beradik kita ni, tapi kita sanggup ketepikan dendam kita. Kita sanggup ketepikan marah kita. Pasal apa? Kerana Allah. Sebab tu hidup kita ni mesti kerana Allah. Barulah kita boleh mengharungi kan pelbagai ujian dalam kehidupan. Ujian ni macam-macam, tuan-tuan. Ujian ni macam-macam. Yang ketiganya, para ulama menyebut kenapa manusia dia boleh abaikan silaturrahim. Yang ketiganya sebab dia sombong. Sebab perangai sombong itulah menyebabkan dia tak heran dengan adik-beradik dia. Pasal apa? Sebab iyalah pangkat dia tinggi, kan? Dia jusa, orang lain tidak jusa. Orang lain jusa pun tak tahu apa dia jusa. Kan? Kita boleh sebut jusa A, jusa B, jusa C, turus tak turus, semua boleh sebut. Yang kawan tu apa dia? Turus apa dia jusa tak tahu.
Oh, kita dah dapat jurusan, ceritalah. Oh, cerita kan. Bangga. Kan. CEO kan, gaji 5 angka. 6 angka campur dengan benefit yang macam-macam. Pergi mana-mana business class kan. Orang bagi hotel executive suite dan macam-macam lah. Rasa kita hebat. Adik-beradik kita hak mana kurang bernasib baik ni kita pandang rendah. Adik-beradik nak jumpa, nak main rumah pun susah. Kan? Pasal apa? Sebab isteri kata, abang tak payah abang. Dia takut isteri. Padahal pangkat dia tinggi. Kan? Isteri ni pula dah. Adik-beradik belah suami ni banyak susah. Banyak orang kampung. Isteri ni pula anak Tan Sri mana entah. Kan? Kat rumah, mak ayah dia tu dengan jaguarnya semua ada. Kita ni, adik-beradik kita semua orang kampung. Jadi bila isteri tak suka, kita pun ngabak lah. Bagi tahu kat adik kita, tak boleh lah datang apa semua. Jadi akhirnya renggang, hubungan tu renggang. Pasal apa? Sebab suami kita ataupun isteri kita tak suka kepada ahli keluarga kita. Susah tuan-tuan. Kan? Bila kita ada banyak kelebihan, kita ada tendensi, muyul, inclination kan, untuk kita pandang rendah kepada orang. Ini semua ujian Allah. Jadi bila kita pangkat tinggi, kita datuk ke, datuk seri ke, apa ke kan, kita kena ada sifat rendah diri. Kita kena sedar kita ni siapa. Kemudian selain daripada itu, antara sebab yang menyebabkan manusia ni dia terputus hubungan tali silaturrahim, dia terlalu membebankan diri dia dalam melayani tetamu dia, sehingga menyebabkan keluarga dia ni, tetamu dia ni tak sanggup nak datang rumah. Tak boleh juga. Melampau-lampau sangat layan tetamu sampai tetamu rasa serba salah. Kan? Tetamu yang datang tahu kita bukan orang senang. Tapi kita punya persediaan ni kan, menyebabkan tetamu rasa tak tergamak dah nak datang. Tak berani dah nak datang. Ni pun tak boleh. Kita jangan sampai terlalu membebankan diri kita sampai orang serba salah. Jangan buat macam tu. Dia sama macam kita pergi makan kat kedai lah. Kedai kawan kita. Kawan kita ni punyalah baik, dia tak tergamak nak charge. Kawan kita buka kuih tiaw, katalah kuih tiaw mana depan kan. Kita pun pergilah makan, ajak AJK, jom kawan kita buka kuih tiaw lah apa semua ni, kita pergi tolong dia. Kita niat baik nak tolong dia, ajak 4-5 orang pergi makan. Yang kawan tu, tuan kedai ni pula, dia tak tergamak nak charge kita. Tak payah, tak payah kan. Kita pula betul-betul betul tak payah. Amin, syukur. Yang kawan ni pun satu hal juga, jenis betul-betul. 5 orang makan, kalau seorang RM5 dah RM25. Kalau seorang RM10 dah RM50. Kalau hak jenis betul-betul, dia pergi pula lepas tu. Syok ni makan free je lah. Kan? Masalah ni, jenis perangai betul-betul ni. Susah juga. Jadi, kawan kita, dia datang kedai kita pasal dia nak tolong kita. Dia nak bayar sebagaimana dia bayar di kedai lain. Kita tak tergamak nak charge. Menyebabkan dia tak sanggup nak datang ke kedai kita. Pun tak boleh. Padan-padan lah. Kan? Sekali-sekala okey lah. Air ke tak payah bayar ke sekali-sekala. Apa semua. Yang tu okey lah. Tetapi jangan kita kerap melakukan perkara yang akhirnya menyebabkan orang serba salah. Terlalu baik sehingga menimbulkan rasa serba salah. Jangan. Ataupun terlalu cuai pun tak boleh juga. Yang kita sebut tadi. Waktu lunch hour, jamu take over. Kan? Jamu take over. Tak boleh. Kita kena tengoklah kesesuaian. Kan? Kesesuaian. Selain daripada itu, yang sering kali menyebabkan perbalahan adik-beradik adalah melewatkan pembahagian harta pusaka. Ayah dah meninggal, mak dah meninggal, ada harta pusaka. Ada seorang in charge. Kan? Seorang in charge. Tolong kumpul apa semua gini, sampai masa nak bagi, ada buat lambat pula.
Yang ni banyak berlaku tuan-tuan. Satu contoh yang benda yang berlaku, barang kemas mak. Dapat kat seorang ni, dia pegang, dia tak cerita kat orang lain. Dia pegang kat dia seorang. Bila adik-beradik lain tahu, dia bagi alasan apa? Dia kata, dah saya anak perempuan, orang lain abang lelaki nak buat apa bang kemas? Pandai juga dia bagi alasan. Dia bagi alasan sebab dia anak perempuan, hak lain lelaki semua, orang lelaki nak buat apa bang kemas? Ni kepala otak tuan-tuan. Bergaduh adik-beradik. Pasal apa? Berebut barang kemas mak. Sampainya hati kita, kita dah tahu dah tu barang kemas, harta pusaka yang wajib diagihkan mengikut faraid. Kecuali dia tak mau. Tapi jangan kita pergi tanya dia, hang nak tak ni? Ni pun satu jenis mangkuk apa benda, tak tahu lah mangkuk kan. Jangan tanya hang nak ke tak, tu harta pusaka bagi. Lepas tu kalau dia tak mau, dia bagi balik kat kita ke apa, itu hak dia. Kita jangan duk buat orang serba salah. Hang tak payah kot, hang dah kaya. Dia pergi kata benda yang menyebabkan kawan tu serba salah. Jangan. Yang ni kita kena faham sendiri. Harta pusaka bagi. Lepas tu dia tak mau ke, dia nak buat apa, itu hak dia. Jangan duk pergi buat benda yang menyebabkan jadi bergaduh adik-beradik. Maka ulama mengatakan bahawa perbuatan adik-beradik yang sengaja melengah-lengahkan pembahagian harta pusaka atau menyembunyikan harta yang tertentu, inilah yang menyebabkan putusnya silaturrahim. Kita jangan buat. Sebab apa? Sebab benda ni ayat Quran yang kita baca awal tadi. Laknat daripada Allah. Na'udzubillah. Kan? Dan banyaklah yang lain, antaranya sibuk dengan dunia. Kan? Sibuk dengan urusan dunia. Kita sibuk. Kita CEO. Kan? Kita jusa. Kita selebriti. Orang terkenal. Tak ada masa ni nak jumpa dengan saudara-saudara. Tak ada masa. Maka orang yang buat benda-benda yang macam ni, maka dia akan boleh mendedahkan diri dia kepada kemungkinan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tuan-tuan sekalian sebagai akhir, dah 8.50, iaitu rumah dekat pun dia boleh menimbulkan masalah. Siapa yang rumah dekat adik-beradik, dia kena jaga. Bukan kata nak suruh duduk jauh, tak. Tapi faktor yang boleh menyebabkan gaduh bila duduk dekat. Adik-beradik ni ada ketikanya baik duduk jauh pula. Dia jarang jumpa, dia susah nak bergaduh. Tapi bila duduk dekat, tambah pula duduk satu rumah, dia banyak cerita. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Ada orang kaya, dia ada anak perempuan, dia tak bagi anak perempuan dia kahwin yang menyebabkan anak dia keluar daripada rumah. Siapa nak kahwin dengan anak perempuan dia, boleh dengan syarat kena sanggup duduk dengan dia. Saya ada kawan gitu. Ayah dia bagi syarat awal-awal lagi. Nak kahwin dengan anak dia boleh. Tapi syarat dia ialah kena duduk dengan dia. Duduk satu rumah. Ataupun duduk rumah lain tapi dekat dengan rumah ayah dia. Hak ni pun disebut tentang faktor yang boleh menyebabkan perbalahan. Sebab duduk dekat, dia selalu jumpa, dia akan banyak cerita. Ada riwayat daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Perintahkanlah kepada kaum kerabat supaya saling ziarah menziarahi antara satu sama lain, tapi bukan untuk jadi jiran tetangga. Ada riwayat yang diulas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang kata-kata Umar. Adik-beradik ini, kaum kerabat ni, dia suruh pergi ziarah. Tapi jangan duduk dekat sangat. Jangan jadi jiran tetangga. Apa kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Imam Ghazali kata, pasal apa Umar kata macam ni? Suruh ziarah, tapi jangan duduk jadi jiran. Maka Imam Ghazali kata, kerana bila jadi jiran, biasanya dia akan berlaku apa? Masing-masing bersaing untuk dapatkan hak masing-masing. Bila dia saling bersaing antara satu sama lain, maka timbul rasa tidak suka dan akhirnya
terputus silaturrahim. Bila duduk dekat ni, kadang-kadang bergaduh pasal pokok. Kan, kawan ni tanam pokok, kawan ni tak suka pokok. Pasal apa tak suka pokok? Pokok pasal daun dia jadi sampah. Yang duduk sebelah ni pula suka pokok. Jadi daripada pokok jiran dia ni tadi, dia datang. Tiup angin, jadi sampah. Siapa nak sapu? Kalau tuan-tuan lah, siapa nak sapu? Bukan pokok aku. Pokok hang. Lepas tu? Masalah. Kan? Saya tuan-tuan, dekat porch rumah saya tu, selalu ada daun. Padahal rumah saya tu bukan ada pokok besar macam tu, tak ada. Dia datang dari jauh. Kita nak kena sapu. Hari-hari nak kena sapu. Hari-hari nak kena sapu. Angin, dia tiup, dia akan pergi kat rumah kita. Jadi ini yang diberi amaran oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bukan kata haram, tak haram. Kalau kita adik-beradik nak duduk sebelah menyebelah rumah teres, bukan tak boleh. Cuma kita diperingatkan kemungkinan akan berlaku perbalahan. Dengan sebab duduk dekat. Saya ada seorang kawan ni, dia pergi duduk mana, mak ayah dia ikut sekali. Dia beli rumah kat taman tu, mak ayah dia beli juga kat taman tu. Saya kata kat dia, weh, seronok lah. Kalau saya lah seronok. Pasal kita, mak ayah kita jauh. Saya duduk Penang, mak ayah saya duduk dekat Kelantan. Isteri saya orang Pahang, mak ayah dia dekat Pahang, jauh, semua jauh. Isteri saya pun mak ayah dia jauh, saya pun mak ayah saya jauh. Jadi bila saya dengar ada kawan saya yang mana mak dengan ayah dia sayang sangat kat dia, follow dia pergi mana-mana, saya kata best lah macam tu. Dia tu best apa? Kawan saya ni. Best apa? Saya kata best lah, pasal mak ayah ada sekali duk ikut kita. Kita nak pergi mana-mana, nak tinggal anak semua senang. Dia kata ustaz tak tahu. Dia kata susah sangat. Dia kata. Pasal apa susah? Pasal dia kata mak ayah dia aturkan hidup dia. Bila mak ayah duduk dekat ni, dia satu masalahnya ialah mak ayah akan aturkan hidup kita, menyebabkan kita jadi rimas. Pun masalah juga. Walaupun bagi setengah orang dia suka mak ayah dia duduk dekat, tapi ada setengah orang menimbulkan masalah. Maka inilah ingatan yang diberikan oleh para ulama kepada kita supaya kita berhati-hati, kan. Bukan dengan maksud tak boleh. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Tapi antara risiko, antara kemungkinan yang boleh berlaku ialah akan menimbulkan masalah-masalah yang tertentu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang jaga silaturrahim. Jaga hubungan adik-beradik kita. Masalah sikit-sikit tu biasalah. Semua orang ada masalah. Dan semua orang ada masalah. Cuba lupakanlah masalah yang ada. Yang penting kita utamakan Allah. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita buat baik. Segala masalah yang dia timbulkan tu cubalah untuk kita lupakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala sebaik-baiknya kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.